Hai semua, selamat kembali ke SKC Sunday School. Cikgu harap semua sihat dan baik ya. Mari kita teruskan. Kita mulakan dengan doa pembukaan. Mari kita doa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus bagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran Sunday School hari ini. Kami berdoa agar kami dapat belajar dan memahami-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Okey. Kita lihat kembali apa yang kita belajar setakat ni. Apakah yang kita ketahui mengenai Tuhan? Segalanya bermula dengan Tuhan, ingat tak? Tuhanlah yang mencipta segala-galanya. Tritunggal, satu Tuhan, tiga peribadi, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan peduli tentang kita. Okey. Minggu lepas kita belajar Tuhan itu kudus. Okey, apakah yang kita akan belajar hari ini? Mari kita lihat. Apakah yang kita ketahui mengenai Tuhan? Penyelamatan melalui Yesus. Apa pula ni? Okey, mari kita lihat. Oops. Sebelum kita lihat tajuk untuk hari ini, tahukah kamu bagaimana dosa bermula? Ingat tak semasa Tuhan mencipta dunia semua sekali kan? Semuanya baik, betul tak? Tapi bila pula dosa bermula masuk ke dalam dunia ni? Mari kita lihat sedikit ceritanya. Inilah pada mulanya Tuhan mencipta tumbuh-tumbuhan semua kan? Tuhan telah menjadikan satu taman Eden. Dalam taman tu banyak pokok-pokok, pokok buahan, sangat cantik ya. Okey. Di tengah-tengah taman tu ada banyak pokok buahan yang cantik Di tengah-tengah taman tu ada dua pokok yang sangat istimewa. Satu ialah pokok yang memberi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pokok itu namanya pokok yang memberi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan satu lagi pokok yang memberi hidup. Ada dua pokok yang sangat istimewa di tengah-tengah taman tu. Okey. Dan Tuhan telah menjadikan taman itu dan Tuhan meletakkan manusia yang diciptanya, yang lelaki itu diletakkannya di dalam taman itu supaya dia boleh menjaga taman itu, memelihara taman itu. Okey, dan dia diberitahu dia boleh makan semua buah-buah dari semua pokok-pokok kecuali dari dua pokok yang istimewa itu, iaitu pokok yang memberi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat dan pokok yang memberi hidup. Jadi Tuhan menjadikan lelaki ya. Selepas itu Tuhan membuat lelaki itu tidur dan mengambil tulang rusuknya dan menjadikan seorang perempuan untuk menolong lelaki itu. Mereka ni berdua tidak berpakaian, tapi mereka tidak berasa segan, tidak tahu, seperti seorang bayi tak tahu dia tidak berpakaian kan? Begitu juga mereka tidak berpakaian tapi tidak berasa malu, tidak tahu ya yang dia tidak berpakaian. Okey. Inilah perempuan yang dicipta oleh Tuhan. Okey. Mari kita teruskan ceritanya. Ini ialah ular. Ular ni adalah seekor binatang yang sangat licik ya. Dia datang kepada wanita dan dia berkata, "Benar ke Tuhan kata kau tak boleh makan dari pokok di dalam taman ni?" Lepas tu perempuan tu pun berkata,
kita boleh makan dari semua pokok ni, dari taman ni, kecuali 2 pokok yang terletak di tengah-tengah taman tu. Tuhan kata tak boleh makan dan tak boleh sentuh juga, nanti boleh mati, kata perempuan tu. Jadi ular pun berkata, engkau tidak akan mati. Tuhan tahu bila engkau makan, mata engkau akan terbuka dan engkau akan menjadi seperti Tuhan, dan engkau akan tahu baik dan yang jahat. Jadi ular tu pun memberi perempuan tu keinginan untuk makan buah tu, ya. Jadi perempuan tu melihat buahnya sangat cantik dan nampak sedap, dan dia juga inginkan pengetahuan mengenai yang jahat dan yang baik. Dia nak jadi seperti Tuhan. Jadi dia pun mengambil buah tu dan memakan buah tu. Dia telah makan buah tu. Dan selepas dia makan, dia mengambil buah itu dan memberi kepada lelaki yang bersamanya tu. Dia berikan dia makan. Mereka telah makan. Apabila mereka makan, mereka terus sedar bahawa mereka tidak berpakaian. Jadi mereka membuatkan pakaian dari daun-daun dan bersembunyi. Dan datanglah Tuhan mencari mereka. Di manakah kamu? Tuhan panggil. Dan lelaki itu keluar dan berkata, saya mendengar Tuhan, tapi saya takut sebab saya tidak berpakaian. Jadi saya bersembunyi. Tuhan pun berkata, siapa yang berkata kamu tidak berpakaian? Bagaimana kamu tahu kamu tidak berpakaian? Adakah kamu makan dari pokok yang saya katakan tidak boleh dimakan? Lepas tu lelaki itu pun menjawab, perempuan yang bersama saya itu memberikan saya sedikit buah itu untuk makan. Dan Tuhan pun berkata, apakah yang telah kamu lakukan? Perempuan itu pun terus menjawab, bukan saya, Tuhan, ular yang bersama saya, yang ada di situ tu. Dia yang datang dan bercakap boleh makan, dan saya pun terus makanlah. Tuhan pun marah dan dia menyumpah ular itu akan merangkak di tanah, ya, berjalan di atas tanah, dan ada permusuhan dengan antara ular dan perempuan. Dan perempuan pula dijadikan susah mengandungkan anak dan melahirkan anak dengan penuh kesakitan dan kesusahan. Dan lelaki pula dijadikan dia perlu bekerja untuk mendapatkan makanan, bekerja keras, mengusahakan tanah sebelum mendapatkan makanan. Dan mereka dihalau dari Taman Eden itu supaya mereka tidak cuba pula memakan pokok yang memberi kehidupan. Dan begitulah dosa memasuki dunia. Tidak dibenarkan masuk. Begitulah ceritanya dosa memasuki dunia. Kalau ingin mengetahui lebih mendalam, bolehlah kamu baca dalam buku Kejadian pasal 2 hingga 3. Dosa memasuki dunia melalui Adam dan Hawa. Penyelamatan. Tuhan ada rencana untuk menyelamatkan kita. Dia tidak membiarkan manusia begitu sahaja. Penyelamatan adalah cara untuk diselamatkan dari bahaya dan kesusahan, kan? Jadi penyelamatan, kita diselamatkan dari dosa, kematian dan penyiksaan. Okey, bagaimana? Melalui siapa ni? Ingat tak? Siapa ni dalam cerita yang kita pernah belajar dulu? Siapa yang dilahirkan, diletakkan
di dalam kandang. Siapa ini? Ini ialah Tuhan Yesus. Ingat tak, dia dilahirkan sebagai manusia biasa. Okey, selepas itu Tuhan Yesus menjalani hidup yang sempurna. Dia tidak pernah berdosa, tidak pernah membuat salah. Dan lebih kurang umurnya 30 tahun, Tuhan Yesus mula mengajar mengenai Tuhan, dan dia ada 12 orang pengikut. Ingat tak ceritanya? Dan Tuhan Yesus juga telah melakukan berbagai mukjizat. Dia menukarkan air menjadi air anggur. Dia telah memberi makanan kepada 5,000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Dia telah membuat orang yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Banyak lagi mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian, ingat tak ceritanya? Tuhan Yesus telah dihianati oleh Yudas Iskariot. Ingat tak, dengan satu ciuman Tuhan Yesus telah dihianati dan Tuhan Yesus telah ditangkap, dan walaupun dia menjalani hidup yang sempurna, yang tidak pernah berdosa, tapi mereka mendapati dia bersalah, dan Tuhan Yesus telah disalibkan. Ingat tak ceritanya ni? Tuhan Yesus telah disalibkan, dan selepas itu Tuhan Yesus telah dimasukkan ke dalam makam dan telah ditutup selama 3 hari. Dan selepas 3 hari, apa yang terjadi? Tuhan Yesus telah bangkit, dan dia telah pergi berjumpa dengan pengikutnya, dan telah bersama mereka selama 40 hari sebelum Tuhan Yesus. Apa jadi kepada Tuhan Yesus selepas 40 hari? Dia telah bangkit dan pulang ke syurga, nampak tak? Nampak tu. Naik. Okey. Jadi beginilah Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya dan menyelamatkan kita. Yesus mengorbankan dirinya demi kita. Dia mati disalibkan kerana dosa kita. Yesus sekarang berada di syurga, dan Yesus berdoa bagi pihak kita, Okey. So kita telah lihat bagaimana dosa memasuki dunia melalui Adam, dan yang telah mengingkari kata-kata Tuhan, telah makan buah dari pokok tu, dan selepas itu dosa telah memasuki dunia, dan melalui Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya dan memberikan kita pengampunan dari dosa. Okey, kita teruskan dengan pengajaran untuk hari ini. Okey, apakah yang kita ketahui mengenai Tuhan? Penyelamatan hanyalah melalui Tuhan Yesus. Okey, kita lihat bagaimana pula ni. Okey, penyelamatan. Okey, rencana Tuhan untuk menyelamatkan kita. Kita perlu diselamatkan dari dosa-dosa kita, Okey. Pengajaran hari ini diambil dari buku Roma pasal 10 ayat 9 hingga 10. Roma 10 ayat 9 hingga 10. Okey, mari kita lihat, kita baca bersama. Okey, mari kita baca bersama bacaan Alkitab untuk minggu ini, diambil dari Roma pasal 10 ayat 9 hingga 10. Ayat 9, kita baca bersama. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahawa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahawa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Kerana dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.
Okey, apakah maksud ayat-ayat ni? Mari kita lihat dengan lebih dekat ya. Okey, ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahawa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahawa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Okey. Okey, bagaimana ia berfungsi ni? Bagaimana penyelamatan melalui Yesus ni? Ya, Tuhan Yesus telah mati disalibkan, tapi bagaimana dapat menolong kita? Bagaimana kita dapat menggunakan pengorbanan Tuhan Yesus ni? Okey, kita perlu mengaku dengan mulut kita, dengan perkataan kita. Kita perlu mengaku, katakan Yesus adalah Tuhan. Kita perlu mengaku, membuat pengakuan Yesus adalah Tuhan. Dan kita perlu percaya dalam hati kita. Percaya bahawa Yesus adalah Tuhan. Yesus telah dibangkitkan dari kematian dan kita akan diselamatkan. Mudah sahaja. Kita perlu mengaku, membuat pengakuan dan kita perlu percaya. Okey, kita teruskan. Ayat 10. Kerana dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Okey. Jadi kita menerima pengorbanan Yesus, penyelamatan melalui pengorbanan Yesus apabila kita mengaku dan mempercayai dalam hati kita bahawa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dan apabila kita percaya dalam hati kita, kita dijadikan benar dengan Tuhan. Melalui Tuhan Yesus, kita dijadikan benar. Semua kesalahan kita dimaafkan dan kita dijadikan benar apabila kita percaya dalam hati. Dan apabila kita mengakui dengan mulut kita, kita percaya dan beriman kepada Yesus, kita mengakui, membuat pengakuan kepada diri kita dan kepada orang lain, dan kita diselamatkan. Okey, mari kita berdoa supaya kita dapat menerima Tuhan Yesus dan menjadikan dia sebagai juru selamat kita. Kita doa bersama ya. Cikgu akan baca dan kamu ikut ya. Tuhan Yesus, aku tahu aku berdosa. Maafkanlah dosaku. Aku percaya Engkau mati untuk dosaku dan bangkit semula dari kematian. Aku berbalik dari dosaku dan menjemput Engkau ke dalam hati dan hidupku. Aku mahu beriman dan mengikut Engkau sebagai juru selamatku. Dalam nama Yesus. Amin. Melalui doa ini, kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita dan kita mendapat pengampunan dari dosa dan kita telah diselamatkan. Okey, kita teruskan. Jadi untuk pengajaran hari ini kita belajar bahawa kita mendapat penyelamatan hanya melalui Tuhan Yesus. Tuhan kita kudus, sempurna, suci, tidak berdosa dan terpisah. Tetapi dosa telah memasuki dunia melalui Adam. Kita semua berdosa dalam pemikiran kita, cara-cara kita dan juga pertolongan yang kita tidak beri kepada orang lain. Kita nampak ada orang jatuh dalam longkang, buat tak tahu, jalan je.
Ada kawan suruh tolong, tak mau tolong. Kita juga, pemikiran kita juga kadang-kadang berdosa. Kita fikirkan, tak aci dia dapat, saya tak dapat. Kenapa dia macam ni? Kenapa dia dapat telefon, saya tak dapat? Kenapa dia lebih cantik dari saya? Kita sentiasa berdosa, berfikiran berdosa, melakukan dosa, dan kita perlukan seorang juru selamat. Kita perlu diselamatkan. Hanya melalui Yesus kita boleh diselamatkan dari dosa-dosa kita, ya. Kita perlu membuat pengakuan dosa dan bertaubat. Bermaksud kita jangan buat lagi dosa tu, ya. Dan kita perlu percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Dan dengan cara itu kita dapat penyelamatan melalui Yesus. Okey, kita telah belajar. Kita lihat kembali, segalanya bermula dengan Tuhan. Tuhan mencipta segalanya, Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita juga belajar bahawa Tuhan peduli, Tuhan itu kudus. Dan minggu ini kita belajar penyelamatan hanya melalui Yesus sahaja. Okey, sekian sahaja untuk pengajaran hari ini, ya. Okey, ayat hafalan diambil dari Roma pasal 10 ayat 9. Mari kita baca bersama. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahawa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahawa Allah telah bangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Jadi kita belajar bahawa penyelamatan dari dosa adalah melalui Tuhan Yesus saja. Dan kita perlu mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, dan dengan cara itu kita menerima pengorbanan Tuhan Yesus dan kita telah diselamatkan. Okey. Sekian sudah, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengajaran hari ini. Bantulah kami mengenali dan menyayangi-Mu lebih lagi, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian saja untuk hari ini. Bye, jumpa lagi.